Yang saya hormati Pengurusi Teknik Visual, Tuan Imam, Tuan Bilal, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan inayat, dengan izinnya dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian dalam kuliah maghrib yang telah diaturkan oleh pihak surau ini untuk saya berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat berhubung tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu tentang sentuhan halal katanya. Bermakna ada sentuhan yang haram. Ini kita nak bincang sentuhan yang halal saja. Jadi bila sentuhan yang haram ni, sentuh babi anjing ni, kita tak bincang itu. Sentuhan yang halal saja. Dan alhamdulillah Allah telah memperkenankan doa kita. Allah mentawil umurna, iaitu Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami. Alhamdulillah saat ini Allah telah makbulkan. Yang mana kita bersyukur kerana kita boleh lagi untuk kita mandi sendiri sebelum ada orang lain yang akan memandikan kita. Alhamdulillah kita boleh lagi pakai sendiri sebelum ada orang lain yang akan memakaikan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dapat berjalan datang sendiri ke surau ini sebelum ada orang lain yang akan mendatangkan kita yang tak kita di hadapan imam. Alhamdulillah, syukur kita. Dan juga kita, Allah berikan kelapangan dalam majlis ilmu ini yang merupakan tariqun lil jannah, jalan-jalan yang ke syurga. Bermakna tuan-tuan, puan-puan sekalian, para jemaah sekalian yang telah pun check in, yang telah pun update status dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi dalam tempoh setengah jam ini saya akan lebih menceritakan isu-isu yang berkait dengan halal ini, sentuhan halal. Dan mungkin saya akan intro lebih kurang 5 minit. Saya akan buka soalan. Buka soalan kepada tuan-tuan yang ada soalan yang berkait dengan tajuk yang kita bincangkan. Saya akan jawablah. Kalau saya tak menjawab, saya akan berilah kepada men yang mungkin boleh bantu saya. Ustaz yang ada di sini untuk nak membantu saya nak menjawab persoalan ini. Kalau tak ada, kita akan stop di sini lah. Baik, bila menyebut soal kata halal ini, apa juga hukum hakam yang ada? Kita sebagai orang Islam, kita berpegang kepada sumber hukum. Banyak sumber-sumber hukum yang ada ini. Apa juga pun dalam, bukan hanya setakat bab halal, apa juga pun bab fiqah ke, bab akidah ke, bab syariat ke, akhlak pun, apa juga pun berpegang kepada sumber hukum yang utama, iaitu Quran, sunnah, hadis, ataupun qiyas, ataupun ijma' ulama. Bila menyebut suatu ijma' ulama ini termasuk fatwa-fatwanya. Kalau di Malaysia ini kita bergantung pada fatwa yang diputuskan, sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat JAKIM, ataupun di peringkat Jabatan Agama Islam Haji. Kalau kita rujuk dalam Al-Quran yang merupakan garis panduan yang kita mesti pegang, Allah telah jelaskan bahawa halal ini banyak. Maka kita buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu Allah mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah mulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bila menyebut soal kata manusia termasuklah orang bukan Islam. Dan halal bukan hak mutlak kepada orang Islam sahaja. Halal untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Selagi mana ia memenuhi dua ciri yang telah Allah sebutkan, halalan thayyibah, halal dan juga yang baik. Lawan kepada al-haram wal khaba'is. Haram itu benda yang buruk-buruk, yang menjijikkan. Mana? Dia halal, tapi kalau dia termasuk pada yang menjijikkan, dia akan jatuhlah bab yang disebut sebagai al-khaba'is. Maka al-khaba'is juga dimasukkan dengan yang haram.
Cuma sekarang ni zaman telah berubah. Dia tak sama macam zaman-zaman haji dulu dengan zaman-zaman sekarang. Dulu orang makan keropok lekor sempur juga makanan, tapi telah ditransformasikan menjadi sosis, kan? Frame betul. Dulu lempengnya kan, sekarang dah pizza di-upgradekan. Bermakna apabila berlakunya perubahan, mesti akan ada penambahbaikan. Itu konsep hijrah pun. Sebab kita pun takkan sama. Adakah sama kita semalam dengan hari ini? Nampak macam sama tapi tak serupa. Pertama, umur confirm. Semakin hari semakin pendek umur kita. Confirm. Kalau kita pergilah mana-mana pun, hari ini nampak sama tapi berubah. Sama juga seperti pokok pun, mungkin saja juga berubah. Sama juga apa yang kita makan hari ini pun dia tak sama. Banyak sangat perubahan yang harus diingat bahawa perubahan-perubahan ini dia melibatkan kepada teknologi. Kalau teknologinya yang banyak buat oleh orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam yang buat, dia ada yang tersolat, dia ada yang tersirat, yang seharusnya kita kena faham. Dalam hal inilah pihak yang berautoriti, sama ada pihak JAKIM, pihak yang lain sebagainya, berusaha nak memastikan bahawa orang Islam yang hidup di Malaysia ini yang makan memang makan gunakan yang confirm halal sahaja. Walaupun kita sebut negara Islam, tapi hakikat benda-benda yang haram ini yang tanpa kawalan ini memang bebas masuk. Dia bebas, dia boleh dijual secara terbuka. Kalau dia tak menggunakan apa jua perungkapan atau perkataan halal. Banyak. Termasuklah marshmallow-nya yang cukup banyak pun. Adakah halal sebagainya? Banyak. Termasuk juga isu-isu yang berlaku. Sebab itulah kalau kita lihat, kita rujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Muslim. Hadis yang ke-6 daripada hadis 40. Disebutkan hadis daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi yaqul innal halal bayyinun wa innal harama bayyin. Ini hadis yang biasa orang untuk imam yang belum baca. Halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Tapi saya tak sebut yang kata yang halal yang haram itu biasa yang telah kita belajar dalam ini permain. Tapi Nabi sambung lagi. Wa bainahuma, di antara yang halal yang haram itu perkara yang syubhat. Ini yang cukup banyak sekarang ini. Yang emulsifiernya, yang stabilizernya, termasuk yang kes tepungnya, termasuk yang kes DNA-nya, juga termasuk yang kes apa tu anjing pun juga masuk sama. Termasuk juga yang kes yang 2 hari lepas bewak pun sama. Orang nak makan bewak. Kan? Kan ada kan? Dia kata askar. Baik. Sebab tu bila orang tanya saya, dia samalah kes makan bewak dalam askar ataupun dalam kes apa tu yang asro ni. Yang artis-artis kita yang duk fear factor. Kan? Yang duk makan apa? Ulat yang duk makan telur lembu, telur kambing sebagainya kan, ataupun yang dia duk makan telur unta sebagainya, sampai termuntah-muntah, kan? Dia tak makan biasa sampai termuntah-muntah. Baik, orang tanya saya, dalam keadaan yang normal dia makan ke tak? Katakan kalau kambing itu sembelih halal lah, halal. Tapi kalau ada ciri-ciri yang disebut sebagai al-khaba'is yang menjijikkan, yang hurufnya memang tak makan pun, maka dia termasuk al-khaba'is yang inilah yang Allah sebut wa yuhillu, Allah menghalalkan lahmut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Al-A'raf ayat 157. Allah halalkan bagi kita benda yang baik-baik, Allah mengharamkan benda yang buruk-buruk. Tapi dia kata kami ni berlakon je Ustaz, rancangan. Kalau kata dalam bab yang haram ini boleh nak dilakon-lakonkan, senang kan? Berlakon berzina, training Ustaz, boleh tak? Tak boleh. Benda yang
haram tidak boleh dibuat laku-laku. Sama juga kita kata pegang isteri orang, pegang peluk isteri orang sebagainya dalam lakonan. Boleh. Kami lakon ustaz, director yang arahkan. Kalau itu ramai warna. Kalau kata benda ini tidak haram kan. Sama juga seperti yang kata bahawa yang askar-askar yang dilatih masuk sebagainya nak makan bewak kan? Kena makan bewak, kena makan ular sebagainya. Keadaan yang biasa, ular dia haram kerana beracun dalam mazhab Syafi'i ini. Termasuk juga bewak pun. Baik. Dia makan ular tu kerana apa? Kerana memang dalam keadaan yang darurat ataupun kerana nak memenuhi modul latihan. Kalau nak memenuhi modul latihan tak boleh. Sebab dia tak dalam keadaan yang darurat yang betul. Yang diharuskan dalam keadaan yang darurat. Kan? Macam kes anjing. Darurat ke tak darurat pegang anjing tu? Dia akan tengok situ. Kalau kata dia memang modul, dia telah train, tak boleh. Benda yang haram ni tuan-tuan. Yang inilah yang kadang-kadang kita silap faham. Yang Nabi sebut wa bainahuma umur mustabiah, banyak-banyak yang syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia memang tak tahu. Nabi dah sebut dalam mudah. Ramai orang yang tak tahu. Bila orang yang tak tahu buat tahu, dia akan jadi lain. Dia akan jadi lain, tuan-tuan. Dia akan jadi benda yang akhirnya yang haram bila dah ada orang yang bercakap pakai logik. Islam bukan agama yang menggunakan rasional, bukan agama yang menggunakan akal fikiran. Kalau gunakan yang logik, habis benar. Orang kata baik, contohnya arak tu haram asalnya. Dia kata kalau tak mabuk boleh ustaz. Memang arak dia tak boleh ambil kaedah mabuk. Kalau kita beli arak state kan, kasbut beli state sebagainya, kita tuang dalam air sikit je, kita minum sikit, mabuk ke tak mabuk? Macam nak minum. Mana orang kata memang tak mabuk sebab sikit. Kalau tak mabuk, adakah yang arak tadi tu yang haram dia berubah yang halal? Tak, kerana Allah telah perintahkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Kan? Kerana ianya dah memang pun sesungguhnya arak, judi, tenung nasib sebagainya kan, sembah berhala itu merupakan rijsun min amali syaitan, najis yang merupakan amalan-amalan syaitan. Fajtanibu, hendaklah kamu jauhkan. Jadi haram itu bukan kerana mabuk, kerana najis yang telah Allah perintahkan. Sebab dah Nabi sebut lagi ma askar wasiru fakulilu haram. Apa yang banyaknya mabuk, sikit pun dia akan jadi haram. Kalau nak pakai logik, tak mabuk boleh minum. Kan? Macam juga orang kata babi ni pun. Kan? Babi ni kan, dia kata bahawa Allah haramkan kerana dia ni buruk, dia ini memang banyaknya kuman, banyaknya penyakit. Ada 33 jenis kuman, ada 33 jenis penyakit yang disebutkan. Dia memang kotor. Baik. Sebab lepas ni, sebab pernah ada orang tanya saya, orang bukan Islam, tuan, kalau kami buktikan bahawa kami boleh bunuh kuman, kami boleh buktikan dia memang bersih, sekarang dah ternak babi ekor ni putih, adakah yang haram dari itu berubah menjadi yang halal? Tak mungkin. Sebab ittifaq Allah memang qat'i ini. Ini yang kata dia tak boleh menggunakan rasional. Inilah ta'abbud dia. Allah perintahkan kita kena sami' wa ata'ah, kena ikut. Itu kena pegang yang tu dulu. Kena pegang yang tu dulu. Inilah yang kalau kata dibahaskan ini, yang orang sekarang disebut soal Islam liberal itu. Islam itu dia kata sembahyang, puasa, kan, sentuh lelaki perempuan tak apa. Sampai ada yang pernah berlaku depan saya pun, orang Islam perempuan, orang Islam, dia yang bekerja di sektor korporat, yang bosnya orang bukan Islam,
pegang tangan, cium tangan orang ke Islam sebab dia bos. Hormat Islam itu kena hormat sampai tahap begitu, sebab dia dah liberalkan. Ini yang kata kadang-kadang perkara-perkara yang sebagai orang Islam kena ambil tahu lah hal-hal yang sebegini. Dan bukan Islam itu memang Islam itu agama yang senang, tapi tak sampai nak memudahkan semua. Jangan sampai kita kata kita longgarkan sampai terlalu tak boleh. Dia ada had-had. Sebab itu Islam bukan agama yang mengharamkan. Islam agama yang memberi garis panduan, termasuk dalam bab isu halal haram. Kalau kata la ya'lamuna katsirun minan nas, sebut kalau kata ramai orang yang tak tahu, maka kalau tu fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebutkan bahawa kalau kamu tak tahu, fas'al, tanyalah ahli zikri, orang yang pakar, orang yang tahu. Jika kamu tak tahu. Jadi bila orang yang tak tahu yang cakap masuk pula dalam surat khabar dalam ini, kita kena minum air tanah. Nak sentuh, kita kena tukar darah sebab makan babi. Jadi datang juga orang bukan Islam tanya saya, tuan nak masuk Islam kena tukar darah dulu. Sampai menampakkan agama Islam itu agama yang sukar, agama yang payah. Sedangkan ad-din yusra, Islam agama yang senang. Yang ni yang kata, kalau kata orang yang bukan ahlinya menyebabkan menampakkan agama Islam itu agama yang menyusahkan, sedangkan ia agama yang memudahkan sekali. Kalau kata kita memahami konsep syumul Islam itu sendiri, termasuk dalam hal-hal yang berhubung kait dengan halal haram ini, banyak. Jadi saya buka soalan, kot ada soalan dia nak tanya tentang halal haram. Okey, Zazah, silakan. Okey. Coklat di airport. Coklat di airport, okey. Sebab kita dah banyak bukan saya. Tak ada tanda halal cakap. Okey. Kita share dan lain-lain. Lepas tu ada salah saya hafalah apa yang boleh makan. Saya makan sikit kuih. Dan kadang-kadang ada sama kita beli bagi kan. Jadi bagaimana tu? Kenapa tak dibendung sebab anak-anak kita makan airport beli. Jadi macam mana? Baik. Sama ada di airport ke di luar airport ke, di port Kelang ke apa juga pun sebagainya. Ya. Bagi saya senang. Kalau dah tak ada lembu halal, tinggalkan. Banyak benda yang lain yang boleh lagi kita makan. Kecuali kalau kita tak makan coklat itu, kita mati ketika itu harus makan. Adakah kita mati sebagai sebab itulah Nabi sebut talabul halal faridah ba'da faridah. Mencari yang halal itu merupakan suatu kefarduan ke atas kefarduan yang lain. Dan juga Rasulullah SAW memperumpamakan orang yang mencari benda-benda yang halal ini orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad ini maknanya kalau dia mati syahid, maknanya dia bersungguh-sungguh nak mencari yang halal. Kalau dah tak ada apa dah yang dah makan, itulah cerita yang banyak pilihan yang lain. Memang pun dalam nak buat coklat ini, dia bukan semata-mata coklat atau kuku itu. Dia ada yang bahan-bahan tambah yang lain, food additive yang lain. Sebagaimana yang saya sebutkan, yang Puan sebutkan tadi, itu whey powder. Whey bagi pihak Jakim, kita anggap dia sebagai yang high risk, yang critical ingredient, bahan-bahan ramuan yang cukup kritikal. Sebab dia ada juga yang penggunaan enzim ni. Kan? Kalau ada whey yang penggunaan whey, kami syaratkan dia mesti whey yang ada sejak halal. Sebab dia datang dari bersumber haiwan. Kan? Yang banyak digunakan termasuk pun dalam susu bayi kita. Betul? Dalam susu sebagainya. Jadi kalau kata kes-kes yang sebegini, kalau dah tak ada lembu halal, sila tinggalkan. Da ma yudibuka ila ma la yudibuk, Nabi sebut. Tinggallah kamu kepada yang meragukan, kepada yang tidak meragukan kamu. Itu yang syubhah. Kalau confirm yang tak ada lembu halal ni, terus kena
kena tinggalkan. Saya tak kata haram, tapi kalau kata dah boleh menimbulkan was-was, taradud sama ada halal atau haram ni, kan? Kecuali tuan-tuan maksudnya orang yang pakar, orang yang ahli. Tengok, dia memang belajar, saya belajar dulu, bukan. Naik. Ataupun emulsifier dalam kurungan soya lustin, soya, tumbuhan halal, okey. Tak apa, walaupun tak adanya logo halal. Kalau kata kita macam saya orang kampung yang tak belajar tinggi, yang ialah masa saya belajar tak ada pun sebut soal kata whey powder, emulsifier, stabilizer, color, animal fat, rennet, gelatin sebagainya. Sekarang ini dah banyak. Maka hal-hal yang sebegini lebih baik carilah benda-benda yang boleh meyakinkan. Ada yang logo halal banyak, coklat-coklat yang ada logo halal kan. Cadbury ke ada logo halal. Saya ingat nak tanya isu Cadbury. Makan tak? Coklat Cadbury? Tak makan. Apa sebab? Apa sebab puan? Tak makan kerana mahal kau, tak makan kerana yang ingat yang dulu. Kalau kata tak tuan-tuan apa sekalian yang tak makan kerana merasakan ianya yang syubhah, yang haram, bermakna tuan-tuan apa sekalian tak yakin dengan yakin, tak yakin dengan ustaz, tak yakin dengan ustaz ni bermakna tak percaya ustaz dah akhir zaman. Maknanya tak percaya kepada tu imam. Dia senang, kalau tu imam tu rokok, kita kena rokokkan. Kalau tak dapat 27. Kecuali tu imam itu dia sembahyang subuh 8 rakaat. Itu tak perlu ikut. Ini dia elok kan? Elok maknanya kena rokok. Kan? Jadi sebab Jakim tak pernah pun mengatakan bahawa coklat itu haram. Tak pernah. Yang banyak mengatakan inilah yang kadang-kadang kita lebih percaya kepada Tuan Guru Syekh Abdul Buka. WhatsApp ni yang cukup banyak, yang berlegar di alam maya yang cukup banyak sebagainya. Dia lebih percaya kepada itu daripada ustaz yang dia bercakap sebagainya, ataupun yang orang yang berautoriti. Dia senang saja, dia punya kaedah. Kalau ikut dia punya garis panduan, mudah hidupnya. Dia macam kalau berlakunya pertemuan, katakanlah Jakim, tes tak ada, Kementerian Kesihatan tes ada. Bila berlakunya pertemuan pandangan di antara ulama dan juga saintis dalam bab hukum syarak, kita nak kena dengan cakap siapa? Ulama. Kalau berlakunya pertemuan pandangan di antara ulama dan juga engineer dalam bab nak buat jambatan, nak kena dengan cakap engineer. Tanya ustaz, mana kami tahu nak buat jambatan. Jadi soal hukum syarak, soal agama, kita tinggalkan bagi orang yang pakar yang membuat keputusan. Walaupun saintis kata memang lekat dia, tapi hukum pula tengok pula bagaimana. Agama dulu ke saintis dulu? Nak kena tengok juga tuan-tuan. Jakim pun tak keluarkan sejak halal secara sembrono. Kami juga tahu hukum halal haramnya. Bukan senang tuan-tuan. Dalam hal ini kena letakkan keyakinan yang cukup tinggi kepada pihak yang berautoriti. Sebab inilah yang Nabi sebut, la ya'lamunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia memang tak tahu, tinggalkan. Jangan membuat fitnah akhir zaman itu tuan. Ustaz-ustaz, ulama-ulama banyak yang kena fitnah sebagainya. Jakim sebagainya. Banyak orang kata macam-macam yang kes baru ni membuat untak macam-macam. Ya, tapi kalau lihat perjuangan dakwah ini lebih teruk lagi daripada itu. Sebab itu dalam hal-hal yang berhubung kait ini, kalau Jakim tak kata haram, bermakna halal kan? Jakim tak pernah mengatakan haram kan? Isu apa lagi? Isu tentang
Kopiko ke, isu tentang Starbucks ke, isu tentang apa lagi. Bagai yang berlega ni semuanya tak benar belaka, semuanya fitnah. Bermakna kalau kita menyebarkan benda yang halal tapi kita katakan haram, menghalalkan yang haram, dosa. Tak boleh. Gitu kan. Ada soalan yang lain? Kalau ubat macam mana? Baik. Ubat hospital. Ini yang kata hukum syarak ni senang. Kalau kita faham. Dalam keadaan-keadaan yang tertentu kita ada maqasid syariah. Antaranya menjaga nyawa. Ini selain daripada jaga agama, nyawa dan sebagainya. Dan juga dalam hal ubat, perubatan, hukum dia agak luas. Sebab itulah kalau kita lihat dalam ayat 172 itu Allah sebutkan innama harama alaikumul maitata wal dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah yang pertama sebenarnya Allah mengharamkan apa tu? Al-mayit bangkai. Yang kedua daun darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat apa yang disembelih yang tidak menyebut dengan nama Allah. Kemudian Allah sambung lagi. Faman turra ghairu baghin wala 'adin fala ithma alayh. Dalam keadaan yang terpaksa darurat, maka boleh. Sebab kita menggunakan kaedah ad-darurah tubihu mahzurah. Benda yang darurat ni boleh dihapuskan. Boleh. Sebabnya tapi dia ada hak-hak lah. Tuqadiru biqadari ada hak-haknya. Dalam hal ini, kalau dia memang jatuh dalam ubat yang tiada pilihan, dan juga ubat ini kalau kita lihat seperti ubat nak mencairkan darah contohnya kan, orang yang kena darah tinggi, yang kena kencing manis sebagainya kan, yang injek insulin, memang benda yang haram. Memang benda yang haram. Nak cari benda yang halal payah. Walaupun disebut sebagai bovine, disebut sebagai lembu, lembu tu tak sebelih, haram juga. Dalam hal ini kita tinggalkan kepada orang yang pakar, farmasis, doktor yang dia lebih tahu. Haji, ini saja ubat yang ada yang kena makan. Kalau tak makan bermakna boleh ke arah kemudaratan. Maka ketika itu harus kita boleh makan. Sebab dalam keadaan darurat boleh ketika itu untuk nak menyembuhkan. Lepas sihat cukuplah. Dan juga yang berkata ini seorang doktor pakar yang muslim yang tidak fasik, maka kita wajib ikut. Kalau kita tak ikut, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Bermakna orang yang tak ikut kata-kata ini, ada ulama yang berpandangan seolah-olah dia tidak menjaga nyawa dia. Seolah-olah dia membunuh diri, dia tak nak berusaha. Kan? Tak nak berusaha. Sebab apa juga pun memang penyakit datang dari Allah, Allah yang akan menyembuhkan. Tapi kita wajib ubat. Tatadawa wala tadawa biha. Berubat, cuma jangan berubat dengan benda yang haram. Haram maksud di sini kalaunya tiada pilihan yang baik. Contohnya lembu boleh sembuh 3 hari. Bovine. Kalau kata insulin daripada pusat yang sumber daripada babi ini juga boleh sembuh 3 hari, ketika ini wajib ambil lembu. Kalau kata yang lembu ni 3 bulan, babi 3 hari, ketika ini kita harus ambil. Ini yang disebut sebagai akhafut darai, benda yang mana yang lebih kurang ke mudaratan. Sebab ulama memang pun berbincang dalam kitab fikih Islam buat dia tu sampai tahap apa? Tahapnya kalau dah tak ada apa yang kita nak makan, yang ada adalah bangkai babi dengan mayat manusia, mana satu yang kita nak makan dulu? Kalau tak makan mati ni, istiqalah kan? Ulama bincang bab darurat. Ketika ini maknanya kita harus makan babi dulu.
Sebab manusia ada dia punya kehormatan, kemuliaan. Akramna bani Adam, maknanya mulia kita. Kan? Sebab itulah apa juga yang diambil dari sumber manusia untuk nak dibuat makanan darat haram. Tak boleh. Termasuk juga bulu manusia. Itu yang Allah ciptakan manusia ni memang sebaik-baik kejadian. Fi ahsan taqwim. Allah ciptakan manusia. Termasuk nak buat dalam pemprosesan makanan ni pun, ataupun dalam perbuatan. Allah ciptakan orang perempuan banyak guna dia dibandingkan Allah ciptakan orang lelaki yang tidak berguna. Banyak, betul. Ini bukan saya sebut, sains yang buat kajian. Termasuklah yang kata placenta yang apa juga, air ketupannya apa juga daripada orang perempuan, banyak guna ni. Nak menegakkan kolagen, banyak guna. Tapi kalau memang sumbernya adalah untuk nak dijadikan sumber bahan makanan, memang hukumnya haram lah. Banyak. Ya. Kecuali ada yang juga yang disebut melalui proses istihalah. Itu kalau dibuat begitulah. Ya. Jadi dalam hal ini nak kena tengok. Ya. Sebab itulah kena jadikan fatwa itu sebagai rujukan. Sebab dalam fatwa itu banyak bahan-bahan, ada yang harus, ada yang halal. Ya, macam juga orang buat menggunakan cicak tokek untuk anak ni kan. Fatwa kata haram sebab cicak tu benda yang al-khabais, benda yang menjijikkan. Dan juga banyak lagi pilihan-pilihan yang lain. Okey, soalan yang lain. Ya, tak. Dan barang-barang lain yang sebenarnya kita bagi jadi setiap produk rumah sembelih apa juga pun yang diberikan sedia halal oleh pihak JAKIM, memang JAKIM akan membuat pemantauan lebih, sama ada yang secara berkala ataupun yang kami akan buat spot check, terutama kepada syarikat-syarikat yang berisiko tinggi macam kata rumah sembelih. Rumah sembelih ini memang kerap pihak JAKIM akan buat pemantauan. Biasanya kami akan pergi terus spot check ke tempat sembelihan, terus masuk, terus akan beri salam kepada tukang sembelih. Assalamualaikum. Kalau tukang sembelih itu senyap saja, ayam pula yang jawab salam. Sebab ya, kulit sama warna agama lain-lain, kita akan test dia. Ini nak memastikan. Termasuk juga kami akan tadi minta mengucap, minta baca Al-Fatihah, minta baca surah Yasin, surah Al-Baqarah, surah Sejadah, surah Maryam sebagainya. Dengan awal yang tanya pun tak hafal juga, tapi nak minta supaya dia bukan orang yang fasik. Walaupun asal hukum syar'i memang orang yang fasik sembelih boleh makan, tapi JAKIM tak mau banyak benda-benda yang fasik ni berlaku. Sebab itulah apa juga pun kena jaga semayang dia, kena pastikan orang ni yang tidak ada tapu sebagainya, yang dibuat interview dia, yang diberikan tauliah sembelih, semuanya JAKIM buat kepada yang mohon sijil halal sahaja, yang tak mohon wallahu a'lam. Bermakna JAKIM akan bertanggungjawab kepada yang kami berikan sijil, ataupun juga termasuk juga produk-produk yang diimport dari luar negara yang ada bentuk logo halal, yang insya-Allah, yang tak ada bentuk wallahu a'lam. Itu yang kes yang kata coklat, susu, memang pun susu ada yang memang tidak halal, susu bayi yang memang ditulis tidak halal, yang enzimnya dihidrolisis daripada sumber babi, memang pun ada. Yang masuk Malaysia ada, dia memang tulis tak halal pun. Tapi kalau kita rasa tak apa dah, kan berikan kepada anak-anak kita itu yang bila menangis bunyi macam-macam. Ini yang kata akhirnya porak-poranda. Sebab itulah kalau kita ingat pesanan Imam Al-Ghazali, dia kata kalau kita nak melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang hebat, berakal, fikiran yang cergas, maka kamu jagalah makanan yang diberikan kepada anak-anak kamu.
Sebenarnya inilah yang diamalkan oleh orang Yahudi laknatullah. Mereka ni cukup jaga buat makan, cukup jaga dia. Tapi kita asalkan halal semuanya benar, tak salah. Sebab konsep halal dan thayyibah ini yang dipraktiskan, itulah yang akan mencermin akal. Dia konsep senang ni tuan-tuan. Kalau kita pergi ke pasar, kita nak tentukan sama ada ikan itu segar ataupun tidak, di mana kita akan tengok? Di izam, kan? Kita tengok izam, kan? Kemudian kita tengok mata dia. Izam dan juga mata berada di kepala. Bermakna kepala ini memang banyak bakteria, memang cepat buruk, memang cepat akan berlakunya kesal, kan? Memang cepat. Sebab itulah dia orang tak makan kepala ikan, tak makan. Sebab banyak bakteria bermula di kepala. Kalau tak percaya, cuba cek kepala masing-masing. Banyak tak bakteria. Sebab itulah orang akan apa jua pun akan tiun kita punya kepala. Kalau dah senang banyak bakteria, senang lah. Itu orang bukan Islam tapi tak makan. Sebab memang ini konsep halal thayyibah. Sebab dia berbeza ayam super dengan ayam standard, ayam yang dijual dengan kepala, dengan kaki yang tanpa kepala, tanpa kaki. Yang ni yang dipraktiskan, itu konsepnya. Jadi kalau kata nak melahirkan akal yang baik, yang cergas, inilah konsepnya. Sebab itu juga kalau kita lihat kepada 30 pesanan wasiat Imam Asy-Syafi'i, wasiat yang ketiga, pilihlah makanan yang halal, kerana dengan makanan yang halal itu boleh menyebabkan syaitan itu grow. Kita cek balik bahawa Nabi Adam AS dan juga Hawa dikeluarkan daripada syurga Allah kerana termakan hasutan syaitan supaya makan buah kuldi. Juga bab makan, bermakna makan ini, guna makanan ke bahan gunaan ini merupakan satu perkara yang besar sebenarnya. Tapi kita ni biasa, Ustaz, kan? Tapi dia memberikan impak yang cukup besar kepada tingkah laku manusia. Sebab itulah orang kampung saya sebut, you are what you eat, kan? Maknanya kita ni akan bergantung pada apa yang kita makan sedap. Dia akhirnya dia akan pergi kepada hati manusia ini. Hati itulah yang akan memainkan peranannya. Inna fi jasadil mudghah, dalam seketul dalam tubuh kita ni adanya seketul daging, adanya seketul darah. Faiza soluhan jasad kudu, apabila dia baik maka baiklah, kan? Wa iza fasada, apabila dia buruk maka buruklah keseluruhan. Yang ni yang kita nak kena jaga. Darah kita yang kita dah makan, dia akan pergi kepada darah. Darah inilah yang akan menentukan. Itu pentingnya. Walaupun kita kata benda yang simple tapi kesannya cukup besar. Sekali macam-macam gejala sosial yang pernah tak terfikir pun oleh kita sama-sama berlaku sekarang ni, kan? Dia kata Islam liberal, macam-macam orang Islam nampak Islam sebagainya yang bertudung. Sekali dah banyak. Soalan yang terakhir mungkin. Okey, Ustaz. Kajian kek dia pakai lah. Sebenarnya kalau ada orang ikut kata macam kita macam buat benda tak ada, bila bacok kita buat macam tak halal kan. Nak laporan, nak laku tu kan laku. Okey. Yang pertama dia kek buat. Kek memang tugas dia lah. Kek ni lah Persatuan Pengguna Pulau Pinang ni. Dia keluarkan buku, satu buku hijau lah sebagainya. Bagi pandangan saya, buku itu kita tak boleh nak pakai lah. Sebab kalau kata buka buku tu, buku saya ada juga tu. Sebabnya kita tak boleh nak katakan sebila sebut jeritin haram, bila sebut apa haram, tak boleh. Sebab halal haram ni tak gantung pada nama tu, bergantung pada sumbernya.
Bagi contoh sekarang ni orang duk isu tentang haram gunakan ada sebagainya. Biasa I4 satu sebagainya yang dalam biosnya, dalam helikopter ada semua haram dekat. Kalau macam tu tuan-tuan, semua produk yang berbungkus mesti ada numbers. Dia ada yang emulsifier, ada yang bahan tambah sebagainya, ada yang color dia mempunyai code sebagainya. Kalau tak, semua haram belaka tuan-tuan. Halal haram tidak bergantung pada nombornya itu. Halal haram bergantung kepada sumber ambilan dia. Jangan duk percaya kepada nombor. Orang Malaysia ni suka sangat main nombor. Adanya nombor semua tak. Sebab itulah dalam hal ini nak percaya kepada Google ke, nak percaya kepada WhatsApp ke, nak percaya kepada pihak JAKIM. Kami yang pergi cek sendiri sebagainya. Maka jangan percayalah kepada logo halal itu. Orang bandar percaya kepada Syekh Al-Google ni. Orang kampung percaya kepada logo halal. Mana yang lebih beriman? Orang bandar ke orang kampung? Maknanya orang kampung tu dia lebih sebab dia kata kami mana ada wifi Ustaz. Kan hanya dia yang kami tahu tentang beli je, tengok ada logo halal, dia percaya pada itu lah. Maknanya dia lebih percaya kepada pihak JAKIM daripada orang bandar itu pun. Kan? Oleh kerana itu lebih mudah orang kampung daripada orang bandar. Ya. Dan juga oleh kerana itu lihatlah kepada apa jua yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Nah, ya. Soalan yang kedua tadi tentang nak buat aduan. Nak buat aduan tentang halal ini banyak tempat. Sama ada direct kepada pihak JAKIM, bolehlah menghubungi pihak JAKIM, ataupun bolehlah email ya, ataupun buka kita punya website di www.halal.gov.my. Banyak maklumat-maklumat yang kami letakkan. Ataupun siapa yang ada smartphone begini kan, ada kan yang boleh pusing-pusing atas ni. Boleh Terus download Halal Jarak Square, Halal Jarak Square, ataupun My JAKIM. Download je, anda beritahu yang ni halal, yang ni haram sebagainya. Jadi yang tu banyak manfaatnya, banyak faedahnya daripada duk main Facebook macam. Jadi kalau kata tu bolehlah menghubungi pihak JAKIM. Okey, boleh? Tuan-tuan, ini bapak sekalian. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, dia akan memberikan kepada sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperingatkan kita, kullu lahmin nabata minal haram fannaba'ul lahmi. Setiap daging yang tumbuh, yang membesar di sumber yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi. Na'udzubillah. Kes kan apa? Makan. Dan juga akhirnya tuan-tuan, makanan ini akan menentukan sama ada doa itu makbul ke tak makbul. Yang disebutkan dalam hadis yang ke-10 daripada hadis 40 ni, seorang yang lelaki yang datang bermusafir dalam keadaan yang kusut masak sambil menadah tangan ke langit, ya Rab, ya Rab, nak mohon, nak berdoa kepada Allah. Sedangkan Nabi sebut bahawa wa mat'amu haram, makanan kamu itu haram, wa mashrabu haram, minuman juga kamu haram, wa malbasu, pakaian kamu juga haram. Haram di sini bukan haram bak beli, haram bak pakai. Beli halal, pakai tak halal, haram juga. Banyak sekarang kan yang orang pakai ala-ala yang hampa gas, yang vacuum pack, yang sedap-sedap sebagainya, itu banyak. Yang ala-ala yang E. coli kalau dalam kuman sebut E. coli ya, ataupun dalam istilah orang sekarang E. coli ni, cukup banyak sekali yang duk pakai itu. Juga akan dilihat, akan diaudit oleh Allah kan. Bagusnya apa juga yang membawa kepada benda yang haram. Benda yang haram, apa juga yang membawa benda yang haram kan? Banyak yang inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamri asyara. Nabi melaknat orang yang terlibat dalam arak ini ada 10 golongan.
Asirha wa mu'tazir, orang yang minta diperahkan, orang yang menuangnya, orang yang membawanya, orang yang minta dibawakan, orang yang menyimpannya, semua sama. Termasuk juga disebutkan dalam kitab halal wa haram di Islam kerana Dr. Yusuf Aqnawi, orang yang duduk semeja dengan orang yang minum arak juga haram. Yang inilah wa ghuziya bil haram. Dia tak minum, dia minum air suai tu. Tapi dia buat ya, okey, cos. Dia bagainya sama. Sedangkan lebih lagi, contohnya kalau kata lori arak yang datang di kedai bengkel kita nak tukar tayar, tak boleh. Sebab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tak boleh. Yang ni juga orang yang wa ghuziya bil haram. Apa yang membawa kepada benda yang haram. Yang ni juga nak kena tengok apa ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang doa ni. Yang itulah yang kata orang Yahudi, dia dah tahu dah bahawa orang Islam ni kuat dengan doa. Silah mu'min, doa itu merupakan senjata bagi orang Islam, memang pun. Jadi dia kata kita akan bunuh, kita akan hapuskan dia punya senjatanya doa ini dengan makanan dia hantar, kosmetik dia hantar sebagainya. Maka bila kita dah sakit, tuan-tuan, nak beribadat pun payah. Bila nak beribadat pun payah, nak berdoa lagi payah, tuan-tuan. Biasanya orang sakit ni doa dia apa? Nak suruh sembuh je. Nak suruh sembuh je. Tapi nak bertakarrub ila Allah, nak datang ke surau ni jauh sekali dah sebab sakit. Akhirnya kita lemah. Akhirnya Islam itu akan dipermainkan oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Benda simple saja, tuan-tuan, tapi dia memiliki impak yang cukup besar. Sebab itulah dia bercakap dari sudut ekonomi sekarang ni dah memang pun halal, halal market cukup besar. Tapi sayangnya dipelopor oleh orang-orang non-Muslim. Dia halal selagi mana diberikan sejarah. So, itu saja yang sempat saya nak kongsikan, tuan-tuan sekalian. Walaupun isu halal ni dia memang tak akan habis. Esok akan timbul sebagainya. Tapi dia merupakan fardu ain yang perlu kita belajar, yang perlu kita tahu kalau kita memang tak tahu. Jadi yang khilaf, yang kurang tu saya minta maaf. Apa juga pun datang dari Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an wa arzuqna rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa mutakabbalan wa tijaratan tabur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.